Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Semalam, mata wang Eropah hampir mencecah paras terendah bulanan tetapi kemudian melantun semula. Begitu juga pound British melantun selepas menguji paras rendah Ogos. Bagi situasi hari ini, pasaran sedang menunggu siaran berita penting dari kawasan Euro dan Britain serta Amerika Syarikat. Oleh itu, kalender makroekonomi hari ini termasuk data tentang harga pengguna UK. Kadar inflasi tahunan diramal mencecah 9.8% pada tempoh 12 bulan hingga Julai, menghampiri 2 digit. Pada asas bulanan, indeks harga pengguna dijangka meningkat sebanyak 0.4%. Jika penunjuk melebihi anggaran penganalisis, pound sterling akan mengalami tekanan. Lagi pula, inflasi yang tinggi ditambah dengan kenaikan kadar faedah yang masih belum membuahkan hasil akan memberi kesan negatif terhadap jualan runcit dan perbelanjaan pengguna, memburukkan lagi krisis kos sara hidup dan menjejaskan ekonomi secara keseluruhan. Kawasan Euro akan melaporkan statistik pengeluaran ekonomi. Pada suku kedua 2022, KDNK zon Euro dijangka berkembang sebanyak 0.7%. Berbanding dengan suku tahun yang sama tahun sebelumnya, KDNK pelarasan musim diramalkan meningkat sebanyak 4.0%. Jika penunjuk ternyata berada di bawah jangkaan pasaran, kemungkinan besar Euro akan kembali ke pelarasan dengan dolar. Pada separuh kedua hari ini, pedagang mungkin memberikan perhatian tentang data jualan runcit di Amerika Syarikat. Pakar ekonomi menjangkakan laporan jualan runcit Julai menunjukkan bahawa pengguna meningkatkan perbelanjaan hanya 0.1% pada bulan tersebut. Jika penunjuk bertukar negatif, ini akan menunjukkan bahawa ekonomi Amerika Syarikat secara beransur-ansur menuju ke kemelesetan. Walau bagaimanapun memandangkan peserta pasaran menjangkakan kawasan Euro dan UK juga menuju ke arah kemelesetan, berita ini tidak akan memberi tekanan kuat kepada dolar Amerika Syarikat. Dolar Amerika Syarikat berkemungkinan kekal dalam permintaan sebagai pelaburan selamat di tengah-tengah kenaikan kadar faedah oleh Rizal Persekutuan Amerika Syarikat. Oleh itu, walaupun pertumbuhan jualan runcit negatif, ia boleh membawa kepada dolar yang lebih kukuh berbanding aset berisiko. Di samping itu, ahli Fed akan berucap hari ini dan jawatan kuasa pasaran terbuka persekutuan akan mengeluarkan minit mesyuarat dasar moneteri terbarunya. Kemungkinan besar tumpuan pelabur adalah terhadap kadar faedah di mana Fed akan menaikkan kadar faedah. Kemudian tumpuan diberikan terhadap mesyuarat dasar moneteri berjadual seterusnya yang akan berlangsung pada 25 sehingga ke 31 September. Ramai menjangkakan bahawa data baru-baru ini meredakan inflasi Amerika Syarikat, mungkin mendorong Rizal Persekutuan untuk meredakan kadar kenaikan kadar faedah yang akan datang, yang akan membawa kadar ke dalam julat 0.25% sehingga ke 0.5%. Sesetengah penganalisis percaya bahawa Bank Pusat akan berpegang pada pendirian mengetatkan dasar yang agresif dan menaikkan kadar sebanyak 75 mata asas. Pedagang berharap bahawa minit mesyuarat akan memberikan mereka beberapa petunjuk tentang langkah Fed yang selanjutnya. Dengan latar belakang ini, turun naik pasaran mungkin meningkat. Namun begitu, saya berpendapat bahawa pasangan euro dolar dan pound dolar akan kekal dalam julat yang terikat. Sekarang mari kita lihat carta dagangan euro dolar. Dari sudut pandangan teknikal, kita seharusnya memberikan tumpuan terhadap tahap 1.0193 dan 1.0221. Saya cadangkan untuk membuat penjualan di tengah-tengah false breakout pada tanda ini. Penjualan di lantunan boleh dipertimbangkan hanya pada 1.0243. Walau bagaimanapun senario ini berkemungkinan hanya berlaku sekiranya statistik sangat optimis untuk kawasan euro. Tugas utama penurunan adalah untuk mendapatkan semula kawalan ke atas 1.0159. Pada masa yang sama, pembeli juga akan cuba membina saluran harga menaik baharu dari tahap ini. False breakout di 1.0159 atau 1.0127 akan mencipta isyarat beli. Jika harga meningkat sehingga 1.0193 dan mengujinya dari atas ke bawah, jumlah pembelian akan meningkat lagi. Dalam kes ini, euro akan berpeluang untuk merapati paras 1.0221 dan 1.0243. Jika penurunan harga mampu melindungi 1.0159, euro akan kembali kepada 1.0127. Dalam keadaan ini adalah satu keputusan yang bijak untuk menunggu harga mencapai 1.0099 dan 1.0073.
dan kemudian membuat pembelian dengan tujuan untuk mendapatkan pembetulan intraday 20 sehingga ke 25 pips. Bercakap tentang pound British, saya cadangkan untuk fokus pada 1.2142. Pada tahap ini ada kemungkinan untuk penjualan di tengah-tengah false breakout selepas UK melaporkan data tentang inflasi. Sebagai alternatif, pedagang boleh membuat penjualan di rebound di 1.2179 dan ia bergantung pada pembetulan urus niaga harian 25 sehingga ke 30 pips. Sekiranya berlaku statistik suram pada harga pengguna UK, pound sterling berkemungkinan besar akan jatuh di bawah 1.2099. Jika harga menguji tanda ini dari bawah ke atas, jumlah penjualan akan meningkat. Dalam kes ini, pound British akan menuju ke arah 1.2074 dan 1.2050. Pada tahap 1.2050, pedagang boleh melakukan penjualan di rebound dengan tujuan untuk menyeret harga ke tahap yang lebih penting, iaitu 1.2013. Isyarat beli yang kuat akan dijana jika kenaikan dapat mengawal 1.2142 atau melindungi tahap 1.2099. Selain itu, false breakout pada 1.2074 akan membawa kepada peningkatan dalam jumlah pembelian. Dalam keadaan ini, pound British dijangka melantun semula sehingga 1.2179 dan 1.2224. Pada tahap 1.2224, peserta pasaran akan berpeluang untuk menjual pasangan tersebut di rebound sekaligus membuat keuntungan pada pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Sekian video analisis dari saya, Hafiz Omar.